Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayat yang ke-118. 118 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sini rungutan Allah Ta'ala terhadap orang yang tidak mengetahui, orang yang jahil. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Dan berkata orang yang tidak tahu, mengapa Allah Ta'ala tak bercakap terus dengan kami? Aw ta'tina ayah, ataupun bawa datangnya kepada kami mukjizah. Bawa datangnya kepada kami kuasa mukjizah. Kepada kita. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Demikian itulah juga berkatanya orang-orang yang sebelum daripada mereka. Orang-orang dulu sebelum pada mereka pun berkata macam itulah juga. Tashabahat qulubuhum. Sama dari segi hati mereka ni sama. Hati mereka, hati yang sama. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Benar-benarnya kami telah jelaskan tanda-tanda ayat-ayat kami buat kaum yang meyakini. Buat kaum yang yakin. Yakni sini orang-orang jahil di kalangan ahli kitab dan juga yang selain daripada mereka, seperti golongan musyrikin Arab. Mereka ni berkeinginan supaya Allah Ta'ala terus bercakapnya dengan mereka. Oh, hebat. Hebatnya mereka nak supaya Allah Ta'ala terusnya bercakap dengan mereka. Dan mereka naknya supaya ditunjukkan kepada mereka mukjizah. Dalil mukjizah kepada mereka. Yang mana
Kuasa mukjizat itu tidak ada pada Nabi. Kuasa mukjizat itu daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang bagi mukjizat itu bukan ikut kehendak orang yang minta. Bukan kehendak orang yang minta. Bukan sedap kamu minta tu terus Allah Ta'ala bagi. Main-main minta senang-senang gitu. Tidak. Sebab Allah Ta'ala yang berkuasa, dan keinginan Allah Ta'ala tu penting. Bila Allah Ta'ala nak, barulah ada mukjizat. Kalau Allah Ta'ala tidak mahu, kamu minta sekalipun, Allah Ta'ala tak bagi. Dan minta dalam keadaan gini, kalau Allah Ta'ala bagi azab sekiranya terus mengingkari mukjizat itu. Seperti mana Nabi dulu-dulu. Nabi dulu-dulu, kaum mereka juga minta supaya tunjuk mukjizat. Nak sangat tunjuk mukjizat, boleh. Allah Ta'ala bagi tunjuk mukjizat, tapi bila Allah Ta'ala bagi tunjuk mukjizat itu, sekiranya ingkar juga, terus Allah Ta'ala bagi azab. Sebab Allah Ta'ala bagi sini, kalau orang Kelantan bagi mecek. Bagi dengan mecek. Nak sangat, bolehlah tengok. Tapi kalau degil juga siap. Mana gitu. Kalau degil juga siap. Allah Ta'ala akan bagi azab segera. Jadi pada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala kurangkan benda-benda yang adanya tunjuk-tunjuk mukjizat ini. Dan mukjizat yang paling besar Allah Ta'ala sudah bagi dah, iaitu Al-Quran. Jadi apa-apa, tengok hujah Al-Quran. Guna Al-Quran yang mana Al-Quran itu mukjizat sepanjang zaman. Tapi mereka ni, mukjizat Al-Quran ni mereka nampak biasa je. Tak nampak mukjizat Al-Quran. Tak nampak kehebatan Al-Quran itu. Sebab seperti itulah juga di kalangan orang Islam. Bila tengok kepada bab pengajian lah, kita tengok bab pengajian. Kalau bab pengajian Al-Quran, tafsir Al-Quran, memang ramai orang yang tak berapa berminat nak belajar. Kalau kita tengok, tak ramai orang minat. Orang Islam sendiri. Pasal kata dalam, kita kata online ke apa ni, tak kira. Ni tak kira lah. Ni kita kira ghalib kebanyakan. Ghalib kebanyakan, masyarakat ni dia kurangnya nak belajar pada tafsir Al-Quran. Padahal dia tu tak tahu isi makna Al-Quran. Dan juga mereka ni rasa tak apa, tak belajar Al-Quran. Kenapa? Kerana tak nampaknya mukjizat Al-Quran. Dia tak nampak mukjizat Al-Quran. Dan biasanya manusia, dia bukan tengok pada Al-Quran, dia tengok orang yang menyampaikan. Itu kadang-kadang menyebabkan tak terima hidayah juga. Bukan itulah juga. Jadi, di kalangan orang jahil, yang dia naknya, kalau boleh Allah Ta'ala nak bercakap terus dengan mereka. Macam mana boleh gitu? Kamu tu siapa? Kamu tu Rasul ke? Kamu tu Nabi ke? Bukan setiap masa Allah Ta'ala bercakap kalau dengan Nabi sekalipun. Bukan setiap masa. Bukan mudah-mudah gitu. Allah tak kalau Nabi nak bercakap tu Allah Ta'ala nak bercakap. Tidak. Maka ada ketika, ada masa yang mana Allah Ta'ala bercakap barulah terima. Barulah Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi dahulu terimanya wahyu itu. Bukannya bila Nabi tu nak wahyu, Allah Ta'ala pun turun wahyu. Tidak. Sebab tak mengikutnya kehendak Nabi. Wahyu sekalipun bukan ikut kehendak Nabi. Ikut kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala wahyukan, barulah dapat wahyu. Kalau tidak, tunggulah. Dan kita tengok dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, betapa banyaknya keadaan-keadaan tertentu yang mana Nabi SAW tak dapatnya wahyu. Tertangguhnya dapat wahyu. Sehingga sekian lama. Sehingga sekian lama. Tertangguh mendapat wahyu. Seperti mana kalau dalam Al-Quran ada diberitahu cerita seperti mana dalam surah Alam Nashrah, Alam Nashrah halaka sadrak tu, itu pun juga ada cerita pasal tertangguhnya wahyu sekejap. Tertangguhnya wahyu sekejap tu, ramai dah musuh-musuh kecam Nabi. Kecam Nabi. Dan Allah Ta'ala bagi berita gembira,
dengan turunnya surah Alam Nashrah tu. Jadi apa nama ni, keadaan wahyu ke mukjizah ke tak dapat diberi oleh satu orang nabi walaupun dilantik oleh Allah Taala. Ini kan pula yang selain pada nabi. Ikut kehendak pula kehendak orang yang jahil. Kehendak orang yang jahil lagi-lagilah. Kehendak nabi yang alim pun tidak diterima, tidak mengikut kehendak nabi. Kehendak orang jahil lagilah. Kalau kita kira fikir logik, kehendak orang jahil lagilah. Tidak. Dan kena ingat, wahyu, mukjizat apa semua sekali, Allah Ta'ala yang ada kuasa tu, kuasa memberi itu duduk dengan Allah Ta'ala. Maka tidak mungkinnya akan dibagi mudah-mudah gitu, ikut kehendak kita, ikut sedap kita nak minta apa. Bagi itu, bagi ini. Kalau benar tunjuklah ini, kalau benar tunjuklah itu. Kamu tu siapa? Kamu bercakap ni, kalau bercakap dengan satu orang raja tak kena buat, kena pancung dah kamu tu. Ini bercakap dengan Allah Ta'ala. Kamu kalau bercakap dengan raja ke, ketua polis ke, ketua askar ke, kalau ketua askar tak kena buat, kamu kena berdiri dah, kena tembok dah kamu ni. Cakap dengan orang apa mafia, mungkin kena berdiri terus, kena tembok terus. Tengok dengan orang samsing pukul terus ya kamu tu. Cakap benda-benda karut gitu. Ikut sedap kamu nak. Ikut sedap kamu nak. Ini pula kamu bercakap dengan Allah Ta'ala. Kamu minta dengan Allah Ta'ala. Lagilah Allah Ta'ala tidak semudah itu Allah Ta'ala nak bagi. Sebab Allah Ta'ala dia ada kehendak dia sendiri. Yang mana kehendak Allah Ta'ala mengatasi kehendak kita. Bukan main kita sedap nak minta itu, nak minta ini. Sebab kuasa mukjizat ni kuasa yang ajaib. Kuasa ajaib ni Allah Ta'ala yang ada. Nabi Musa dengan adanya tongkat boleh jadi ular, itu kuasa ajaib. Kuasa ajaib tu Nabi Musa kan hebat? Tidak. Bukan Nabi Musa hebat. Bukannya Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun nak beritahu aku hebat ni, tongkat aku boleh jadi ular. Bukan nak kata Nabi Musa hebat, nak kata Allah Ta'ala hebat. Nak beritahu Allah Ta'ala hebat. Jadi nak beritahu tentang kehebatan Allah, tentang kuasa Allah, bukan kuasa Nabi Musa. Maka ini kesilapan orang jahil. Yang mana orang jahil ni dia duduk anggap kalau satu orang tu orang yang bagus, maka sudah tentunya Allah Ta'ala akan bagi pada dia mukjizat. Kalau satu orang tu bukan Nabi sekalipun, akan dibaginya keramat-keramat. Keramat apa boleh bagi, boleh ikut sedap kita. Nak suruh jadi itu, nak suruh jadi ini dengan semudah itu. Mana ada gitu. Tiba-tiba wali tu boleh terbang, wali tu boleh boleh tumbuk aurat, tumbuk apa jurus lah apa ke mizah. Kalau hak tu jenis silat. Kalau hak tak jenis silat pun macam-macam lah. Kalau orang alim, mana wali, mana tiup rebah ke satu orang tu, jentik tu melambung mati. Saya pernah dengar ada satu hari tu, dia tu kata dia jentik je. Dia jentik je, kereta pun terpelanting kereta. Tu yang dia cerita. Saya tak percaya sikit abu. Sebab itu, nak beritahu, kalau dia buat tu benda tu jadi sungguh sekalipun, itu sihir. Yang mana kita dah beritahu dah ayat sebelum ni, yang mana ayat panjang lebar cerita tentang wattaba'u ma tatul syaitan. Mereka ikutnya apa yang dibaca oleh syaitan. Syaitan yang ajar sihir ni. Yang ajar sihir asalnya daripada malaikat tu untuk pedoman, untuk bagi pada kita perbezaan antara sihir dengan mukjizat. Sihir dengan mukjizat ni berbeza. Mukjizat contohnya tongkat jadi ular, itu mukjizat. Ada sihir pula dia buat jadi ular, tapi ular yang mereka buat tu hanya jenis silap mata, jenis ular yang kecil, ular pula ular yang tidak ada kuasa pun ular tu, bukan ada kuasa hebat pun, ular tu nak bagi takut je. Ular tu hanya nak bagi takut je. Sebab tu Nabi Musa bila ditunjuknya ular takut. Ditunjukkan ular takut.
Tapi untuk bagi takut je, bukan untuk ular itu membahayakan, tidak. Dan sihir mudarat dia tu benda yang masih lagi tahtal asbab, benda yang ada sebab musabab, kan. Berbeza dengan mukjizah, perkara yang tanpa sebab musabab, kan. Kerana itu Allah Taala bagi kuasa, dengan kuasa Allah Taala nak suruh jadi benda tu maka terus jadi. Dia panggil kun fayakun. Allah Taala kata, jadilah kamu, maka jadi terus jadi dengan serta merta. Kan? Jadi orang ni dia minta kepada mukjizah, tak mungkin yang Allah Taala akan bagi. Dan apa yang mereka bagi tahu tu adalah satu bentuk pengingkaran. Supaya Nabi SAW jadi tak boleh jawab. Kelu nak jawab. Nabi tak ada kuasa. Bila minta benda yang bukan kuasa Nabi, maka Nabi jadi apa? Nabi macam jadi tercengang. Yalah, jadi tak boleh bagi. Benda yang dia minta tak boleh bagi. Dan mereka bila tahu Nabi tak boleh jawab, Nabi tak boleh bagi, dia pun kata, kamu tu, ni tanda kamu ni salah. Ni tanda kamu ni tak betul. Dia nak suruhnya Nabi tak boleh jawab, Nabi tak boleh buat. Maka bila Nabi tak boleh jawab, bila Nabi tak boleh buat, maka dia pun kata, dia pun mendakwa, betul lah kita. Kita betul lah. Dia salah lah tu. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata, sama je. Perkataan mereka dengan umat dahulu ni sama je. Sama dari segi hati mereka ni. Sama sini. Perkataan tu lain-lain tapi hati tu sama lah. Ni cara cakap gitu, ni cara cakap lain, ni cakap Arab, tu cakap bahasa lain. Kan? Cara susunan ayat lain-lain. Tetapi benda yang sama, hati yang sama, nak tolak, nak ingkar. Okay? Nak tolak, nak ingkarnya ayat-ayat Allah. Dan serupanya mereka itu serupa dari segi kekafiran, serupa dari segi kesesatan. Kan? Kebatilan mereka tu sama. Dan sini Allah Ta'ala beritahu, nak mujizah apa lagi? Allah Ta'ala sudah jelaskan. Allah Ta'ala sudah jelaskan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala hantarnya kitab Allah untuk pedoman kepada kita. Allah Ta'ala sudah bagi dah penjelasan-penjelasan yang mana penjelasan Al-Quran ini memberi faedah kepada orang yang yakin. Orang yang yakin dapat faedah dengan Al-Quran. Orang yang tak yakin tak dapat faedah dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini, Allah Ta'ala turun Al-Quran nak suruh kita ni betul yakin. Yakin dengan Al-Quran. Yakin dengan ini adalah perkataan-perkataan daripada Allah Ta'ala. Kan? Kita nak terima ke, kita nak dengar ke, kita nak ambil peduli ke tidak. Habis itu, ayat yang seterusnya, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sungguhnya kami utuskan kamu, ya Muhammad, bil haqqi dengan kebenaran, basyiran memberi berita gembira, wa nadhira dan juga memberi peringatan ancaman. Basyira situ kepada orang yang nak ikutnya dakwah, nadhiran kepada orang yang tak mahu ikut. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya tentang puak-puak ashabil jahim, puak-puak ahli neraka jahim ni, kamu tak kena tanya. Tak jadi benda tu kesalahan kepada kamu ya Muhammad. Tak menjadi kesalahan kepada kamu. Kamu dakwah mereka tak ikut. Bukannya kamu masuk neraka. Kan? Bukanlah jadi tanggungjawab kamu bila sampaikan lepas tu orang tak ikut, maka kamu menanggung dosa. Tak ada, kamu tak tanggung dosa. Tugas kamu adalah in alaika illal balagh. Tidaklah tugas kamu melainkan menyampaikan. Menyampaikan seruan Allah Ta'ala. Tugas kamu adalah menyampaikan. Terima tak terima, petunjuk, dapat petunjuk ke tak dapat petunjuk, itu bukan urusan kamu dah lagi. Bukan urusan pendakwah dah lagi.
itu urusan orang itu sendiri. Ya. Kalau petunjuk, urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah. Dan Allah Ta'ala nak sekat hidayah kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak sekat hidayah. Dan Allah Ta'ala sekat hidayah tu kepada orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak mahu menerimanya Al-Quran. Orang yang mengingkari Al-Quran, Allah Ta'ala tak akan baginya hidayah pada mereka. Jadi ayat ni adalah ayat tasliyah. Ayat tasliyah ni maksud dia adalah ayat yang bentuk pujukan. Pujukan Allah Ta'ala kepada kepada Nabi SAW, memberi sejuk pada Nabi. Memberi sejuk, menyejukkan hati, memberi sedap hatinya Nabi SAW, yang mana walaupun tugas menyampaikan kebenaran itu benda yang bukan senang, benda yang susah, nak hadapi orang-orang yang mengingkari, yang menolak, yang membantah itu, bukannya senang, Dan perkara ini menyebabkan kerisauan kepada Nabi SAW. Nabi SAW risau akan kaum dia, iaitu umat dia ni takut jadi tak terima. Maka bila tak terima tu, sedihnya Nabi SAW kerana mereka ni tak terima, tak terima dakwah. Bila sampaikan benda ni nak selamatkan dia daripada api neraka, tapi tiba-tiba tak terima. Orang yang ikhlas dalam mendakwah ni, dia akan rasa sedih. Dia akan sedihnya, dia rasa nak marahnya, bercampur bau. Termasuk juga dengan kasih sayangnya Nabi SAW sendiri. Dan sifatnya lemah lembutnya Nabi SAW ni, mana dia tak nak biarnya umat dia ni dalam kejahilan, umat dia ni dalam kekufuran. Maka hati Nabi SAW ni jadi tak tenteram. Dia jadi rasa tak sedap. Maka ayat ni Allah Ta'ala nak pujuk hati Nabi supaya teruskanlah berdakwah. Kamu tak tanggung kalau mereka ni tak mahu terima apa yang kamu sampaikan, tak perlu kamu risau apa. Tugas kamu sampai je. Yang lain Allah Ta'ala yang bereskan. Yang lain Allah Ta'ala hanya nak guna kamu saja, nak suruh kamu menyampaikan. Dengan itu Allah Ta'ala baginya derajat yang tinggi pada Nabi SAW di akhirat kelak. Dan apa saja kerisauan Nabi, apa yang Nabi rasa tak sedapnya, kerana mereka itu tidak menerima, ada di kalangan orang-orang Arab pada ketika itu, orang musyrikin pada ketika itu yang tidaknya terima, yang mana seolah-olah rasa bersalahnya dalam hati Nabi SAW. Rasa bersalahnya mereka ni tak terima. Maka Allah Ta'ala pujuknya Nabi SAW, wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak akan kena tanya. Jangan siapa kamu, kewajipan kamu menyampaikan ilmu itu sehingga sampai tahap seolah-olah wajibnya mereka tu terima. Kalau tak terima, kita jadi serabut, kita jadi tak tenteram. Kenapa pula kamu jadi tak tenteram itu? Tak perlu dah. Kamu hanya sampaikan, dia tak nak terima itu, urusan dia dengan Allah Ta'ala lah, serahlah. Habis itu, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan puak Yahudi tidak akan berpuas hati dengan kamu ya Muhammad. Tak akan rasa puas hati dengan kamu. Walan nasara, dan juga tidak juga puak Nasara. Nasrani juga tidak akan berpuas hati dengan kamu di kalangan ahli kitab ni. Hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu ikutnya ajaran mereka. Ikutnya ajaran agama fahaman mereka. Qul innal hudallahi huwal huda. Qul katakan ya Muhammad, sungguhnya petunjuk Allah Ta'ala itulah petunjuk yang sebenar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan sekiranya engkau ikut juga. Ini dia panggil ala sabilil fard.
Allah Ta'ala nak beritahu, Nabi ni, dia kena ikut Nabi. Dia kena ikut Allah Ta'ala. Kalau Nabi ditakdirkan tak ikut Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga tak peduli kepada Nabi. Mana gitu. Makna sini Allah Ta'ala nak menzahirkan, kuasa bukan duduk pada Nabi, kuasa duduk pada Allah Ta'ala. Ya, kuasa duduk pada Allah Ta'ala. Nabi pun kena patuh. Bukan kata orang lain kena patuh, Nabi tak patuh tak apa. Tidak. Nabi dan umat semua sekali kena patuh pada Allah Ta'ala. Kan? Kena ikut petunjuk Allah Ta'ala. Mana Nabi kena ikut petunjuk Allah Ta'ala, seperti mana umat pun kena ikutnya petunjuk Allah Ta'ala. Dan sini nak beritahu bentuk sekiranya. Kan? Sekiranya benda tu ditakdirkan gitu. Ditakdirkan kamu ni, kalaulah kamu ni jenis ikut juga, ikut erat juga pokok Yahudi Nasara. Ikut erat juga golongan Yahudi dan juga Nasara. Setelah mana datangnya kepada kamu ilmu pengetahuan. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka tidak adanya buat kamu daripada Allah sebarangnya penolong, pelindung. Wala nasir, dan tidak adanya sebarang penolong yang boleh tolong kamu. Penolong yang boleh tolong kamu.